اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi
سبحان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah Surah Al-Isra. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 111 ayat. Dinamakan Surah Al-Isra, perjalanan pada malam hari, kerana peristiwa Rasulullah SAW dibawa Isra pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Ada disebutkan dalam ayat yang pertama. Intisari kandungannya menegaskan bahawa tujuan dan hikmah-hikmah berlakunya mukjizat Isra yang luar biasa itu ialah kerana hendak memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang besar ini dikurniakan oleh Allah Taala kepada baginda ketika baginda sedang menghadapi tentangan keras dari kaum kafir musyrik di Mekah untuk memberi semangat supaya baginda berjuang terus menyiarkan Islam sehingga berjaya. Diterangkan pula perihal kaum Yahudi Bani Israel yang sentiasa menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertindak ganas kepada umat manusia. Dan kerana itulah mereka telah menerima kehancuran dua kali di Palestin. Kali yang pertama di tangan Raja Babylon dan kali yang kedua di tangan Raja Rom. Lalu diberi amaran bahawa selagi mereka menderhaka dan menceroboh, maka selama itulah pula Allah Ta'ala menggerakkan umat-umat yang lain untuk menyerang, memburu dan menghancurkan mereka. Dan inilah yang berlaku di sepanjang sejarah kaum Yahudi zaman berzaman. Setelah menegaskan bahawa kitab suci Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, agama Islam lalu diterangkan tentang kitab manusia atau suratan amalannya yang tertulis di dalamnya, segala perkara yang dilakukannya dengan ikhtiarnya sendiri, sama ada amal baik atau amal jahat. Amalnya itulah yang menentukan nasibnya sendiri. Jika baik amalnya, maka selamatlah dia dunia akhirat. Dan jika jahat amalnya, maka celakalah dia di dunia dan akhirat. Amalnya dan nasibnya diibaratkan sebagai benda yang dikalungkan di lehernya, yang tidak dapat dipisahkan daripada dirinya, kerana dialah yang bertanggungjawab terhadapnya. Oleh kerana sembahyang yang 5 waktu telah difardukan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya pada malam Isra dan Mi'raj. Yang disebutkan perihalnya dalam surah ini, lalu diperintahkan supaya sembahyang itu dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian diterangkan secara khusus tentang keistimewaan sembahyang subuh, supaya masing-masing memulakan harinya dengan ibadat pada saat yang berkat itu sebagai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Surah ini diakhiri dengan menerangkan cara memuji Allah Ta'ala, supaya Rasulnya dan sekalian hambanya sentiasa menyebut Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah, sebagai bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya yang tidak terhitung. Atas segala nikmat yang tidak terhitung itu, kerana dialah Tuhan yang Maha Esa dan dialah sahaja yang wajib dibesarkan dan dimuliakan dengan sepenuhnya. Surah yang kita bacakan pada malam ini ialah surah yang ke-17 daripada susunan surah-surah Al-Quran dan berada pada permulaan juzuk yang ke-15. Mengandungi 111 ayat yang kesemuanya adalah Makkiyah,
yakni surah yang diturunkan di Mekah, yang diturunkan sebelum hijrah. Surah ini dinamakan surah Al-Isra ataupun suratul Isra kerana dimulakan dengan mukjizat Isra, yakni Isra Nabi SAW daripada Mekah menuju daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Sebagaimana surah ini dinamakan surah Bani Israel. Ada dua nama bagi surah ini. Yang pertama dinamakan sebagai suratul Isra. Yang kedua dinamakan surah Bani Israel. Kerana di dalam surah ini diceritakan bagaimana Bani Israel dihalau keluar daripada Baitul Maqdis. Disebabkan maksiat yang mereka lakukan dengan membunuh para nabi dan menolak ajaran nabi dan melakukan kerosakan di muka bumi, maka Allah jadikan kemusnahan berlaku kepada mereka dua kali. Dengan ditawan, diperhamba abdikan oleh Raja Babylon, itu Raja Bukhtanasar. Dan yang kedua dihalau dan jadi hamba abdi oleh Raja Rom dalam pertentangan Yahudi dengan Kristian. Dan Allah Ta'ala memberi amaran, kalau Yahudi terus melakukan kerosakan, kebinasaan, kezaliman, maka Allah Ta'ala akan ulang sejarah penghalauan mereka daripada Baitul Maqdis. Begitu sikap Yahudi. Dan surah ini punya kelebihannya tersendiri. Kelebihan pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u kulla lailatin Bani Israil wa Zumar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam membaca surah ini dan diikuti dengan surah Az-Zumar. Ini antara surah yang baginda sallallahu alaihi wasallam baca sebelum tidur. Dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam hadis dan juga Imam Marduyah daripada Ibnu Mas'ud. Annahu qala fi Bani Israil. Bahawa dia berkata tentang surah Bani Israel. Surah Bani Israel, surah Al-Kahfi, surah Maryam, surah Taha, surah Anbiya, suratul Anbiya, hunna minal itakil uwal wa hunna min tiladi. Ia merupakan surah-surah yang pertama diturunkan di Mekah. Dan surah ini mengandungi pelbagai kisah dan cerita. Dan kalau kita lihat, sebelum ini kita menafsirkan surah An-Nahl. Dan surah An-Nahl dan An-Nahlu dan apa kaitannya dengan surah Al-Isra. Kalau sekiranya dalam surah An-Nahl semalam kita baca tentang hari Sabtu yang menjadi ujian kepada Bani Israel, yang mana Allah Ta'ala menyebut pensyariatan hari Sabtu itu yang menjadi pertengkaran, perbalahan Yahudi dengan Nabi Allah Musa AS. Bila Allah Ta'ala menyuruh Bani Israel memilih hari Jumaat, namun mereka memilih hari Sabtu, kononnya kerana setiap kejadian sudah pun tamat. Yani permulaan Allah mencipta makhluknya pada hari Ahad dan berakhir pada hari Sabtu. Lalu mereka mengambil peristiwa tamatnya kejadian-kejadian makhluk Allah pada hari Sabtu untuk dijadikan hari cuti. Walau Allah Ta'ala memberikan hari Jumaat, kemuliaan hari Jumaat. Akhir perbalahan mereka sehingga Allah Ta'ala menjadikan sebagai hukuman hari Sabtu hari yang mereka tidak boleh bekerja. Maka di dalam surah Al-Isra pula diceritakan tentang kandungan kitab Taurat. Kalau An-Nahlu menyebut salah satu daripada syariat orang Yahudi ialah hari Sabtu. Maka disebut dalam surah ini pula tentang syariat-syariat yang lain atau hukum hakam yang lain yang ada dalam surah ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna at-taurata kullaha fi 15 ayatin min surah Bani Israel. Sesungguhnya kitab Taurat seluruh isi kandungannya tercantum dalam 15 ayat dalam surah ini, surah Bani Israel. Kalau surah An-Nahl ada disebut satu tentang syariat hari Sabtu. Dalam surah Bani Israel disebut
15 ayat tentang keseluruhan kandungan kitab Taurat. Yang sinopsis atau mukhtasarat ringkasan kepada seluruh kandungan kitab Taurat itu tercatat pada 15 ayat dan surah Isra yang kita akan bacakan nanti penafsirannya. Dan kalau sekiranya dalam surah sebelum ini Allah menyuruh nabinya supaya bersabar menghadapi musyrikin Mekah dengan segala tuduhan, dengan segala fitnah, maka Allah menghiburkan dalam surah Isra ini dengan perjalanannya ke langit. Perjalanan Isra dan perjalanan Mi'raj. Itu hubung kaitnya. Kemudian yang ketiga, antara dua surah ini. Kalau surah An-Nahl yang kita baca sebelum ini, nama lain bagi An-Nahlu ila An-Ni'amu. Surah nikmat. An-Nahlu makna lebah. Nama lain bagi An-Nahlu, nama lain bagi surah itu ialah Suratul Ni'am. An-Ni'amu atau surah An-Ni'ami makna nikmat-nikmat Allah. Kerana dalam surah An-Nahl disebut banyak nikmat Allah. Nikmat yang berkait dengan susunya, madunya, hujannya, tumbuhannya dan segala yang berkait dengan kulit-kulit binatangnya dan juga fungsi kenderaannya. Ya, banyak ayat-ayat yang telah kita bacakan tentang nikmat-nikmat yang pelbagai. Malam, siang, matahari, bulan, bintang, juga tentang sungai dan lautan dan kapal-kapal yang berlayar, semua disebut tentang nikmat. Sehingga surah An-Nahl disebut sebagai suratul Ni'am, surah nikmat. Manakala dalam surah Al-Isra pula diterangkan secara lebih detail fussilat tentang jenis-jenis nikmat yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Yang akan kita baca pada ayat yang ke-9 ayat hingga ayat ke-12 dan demikian juga ayat ke-70 dalam surah Al-Isra ini. Dan kalau sekiranya dalam surah An-Nahl diceritakan, diterangkan Al-Quran itu datang dari Allah, maka Allah menyebut syubhat, kekeliruan orang-orang kafir yang menolak Al-Quran. Al-Quran bukan datang daripada Nabi Muhammad SAW, tapi datang dari Allah. Manakala dalam surah Al-Isra ini, Allah menceritakan apa tujuan utama Al-Quran. Al-hadaful jauhari min dhalikal Quran. Kalau dalam surah An-Nahl diisbatkan, ditegaskan bahawa penurunan Al-Quran ini dari Allah, bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Bukan ciptaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Manakala surah Isra diceritakan apakah dia al-hadaful jauhari, matlamat utama. Matlamat yang menjadi keutamaan Al-Quran. Quran nak bawa kita ke mana? Nak ajak kita ke mana? Diterangkan dalam surah Isra. Kalau dalam surah An-Nahl disebut tentang kaedah bagaimana mengambil manfaat daripada seluruh makhluk-makhluk kejadian Allah atas muka bumi ini, manakala dalam surah Al-Isra disebut kaedah kemasyarakatan. Bagaimana memelihara keutuhan masyarakat. Bermula daripada mentaati kedua ibu bapa dan menjaga kaum kerabat, silaturahim, orang-orang miskin dan juga abna'us sabil. Ini abna'us sabil, orang-orang yang bermasalah ketika bermusafir. Bagaimana memuliakan hak mereka. Bagaimana surah Al-Isra juga menyebut tentang pengharaman pembunuhan, zina, makan harta anak yatim dan wajib menyempurnakan timbangan dan sukatan dan juga membatalkan sebarang taklid, ikutan yang tanpa ilmu. Jadi kalau dalam surah An-Nahl disebut tentang manfaat makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, bagaimana dalam surah Al-Isra bagaimana Allah ajar kita nak membina masyarakat yang baik. Masyarakat yang bermula daripada keluarga, keluarga yang bermula daripada mentaati ibu bapa. Asas kekeluargaan itu ialah bila anak-anak memuliakan ibu bapa. Maka itu adalah benih pada masyarakat. Bila dalam keluarga itu taat pada mak ayah, maka dia menjadi benih yang subur sehingga dia akan berkait dengan kaum kerabat, orang-orang miskin dan juga berkait dengan masyarakat seluruhnya. Maka sekaligus bila Allah Ta'ala menyebut tentang penyakit-penyakit masyarakat seperti pengharaman zina, pembunuhan dan makan harta anak yatim, menipu dalam jual beli dan juga segala pelakuan khurafat, maka diterangkan dalam suratul Isra. Ini dari sudut hubung kait antara surah An-Nahl ataupun An-Nahlu. Kadang-kadang kita kalau dalam bahasa Arab bila kita baca kita sebut laju sikit An-Nahl. Kalau betul sebutan secara ataupun
An-nutqus sahih. Sebutan secara betul kita sebut An-Nahlu. Tapi kadang dah orang dah biasa cakap Arab disebut Nahl. Sama juga suratul Isra. Maka ini hubung munasabah. Munasabah maknanya hubung kait antara surah An-Nahl dan surah Al-Isra. Baik, apakah kandungan surah Al-Isra? Para ulama menyatakan kandungannya ada 14 kandungannya. Yang utama. Tadi kita baca Pimpinan Rahman disebut secara umum kandungannya. Iaitu peristiwa Isra Mi'raj. Maka kita nak detailkan sebagaimana yang ditulis, dicatat oleh ulama tentang apakah kandungan daripada ayat pertama sehingga ayat 111. Apa yang dibicarakan? Yang pertama ialah surah ini menceritakan kisah yang mukjizat yang agung kepada penutup sekalian para nabi dan para rasul, iaitu mukjizat Isra daripada Mekah ke Masjid Aqsa pada sebahagian malam yang menjadi dalil akan kekuasaan Allah Ta'ala dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, surah ini menceritakan kisah Bani Israel dalam keadaan mereka okey, dalam keadaan mereka tak okey, dalam keadaan mereka baik. Fi halai as-salah wal fasad. Bila mereka baik, Allah beri nikmat macam-macam. Bila mereka melakukan kerosakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan mereka dengan ditawan, dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Di surah ini menceritakan Bani Israel bila mereka dengar nabi-nabi mereka, patuh pada nabi-nabi mereka, buat kebaikan kepada masyarakat mereka, maka Allah i'zazuhum, Allah muliakan mereka. Sehingga mereka menguasai dunia. Sebagaimana pemerintahan Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalam. Nabi Bani Israel. Allah angkat Bani Israel. Tetapi ketika mana mereka melakukan kerosakan dengan menolak para nabi, bahkan membunuh para nabi, sebagaimana mereka membunuh Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, dan cubaan mereka membunuh Nabi Isa alaihi wassalam, maka Allah Ta'ala menjadi sebab untuk mereka dihancurkan. Allah menghantar umat lain untuk membinasakan mereka. Walaupun mereka secara umumnya umat yang mulia kerana rasul-rasul yang dihantar kepada mereka. Akhirnya mereka dihina oleh bangsa yang tidak pernah ada rasul di kalangan mereka. Iaitu bangsa Babylon dan juga bangsa Iraq ataupun bangsa Rom yang menghancurkan mereka. Yang ketiga, abanat ba'd al-adillatil kauniyah ala qudratillahi wa 'azamatihi wa wahdaniyatihi mithlu ayatin wa ja'alna al-laila wan nahar ayatain. Maksudnya surah ini menjelaskan sebahagian tanda-tanda kejadian alam yang menunjukkan kekuasaan Allah dan keagungannya dan keesaannya. Seumpama ayat wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain, dan kami jadikan malam dan siang itu dua tanda kebesaran Allah. Yang keempat, surah ini wada'at hadhihi suratu usul al-hayati ijtima'iyyati al-qa'imati ala at-tahalli bil akhlaqil karimati wal adabi rafi'ati. Surah ini menjelaskan, meletakkan usul, asas-asas, mabadik, kaedah-kaedah kehidupan masyarakat yang mesti berdiri dengan kemuliaan akhlak dan juga adab-adab yang tinggi. Dan surah ini menceritakan bagaimana masyarakat itu perlu dibina. Bagaimana nak jadikan masyarakat ini hebat dan bertamadun dengan menjaga akhlak yang baik dan adab-adab yang mulia. Yang kelima, naddadat as-suratu binisbatil musyrikin al-banati ila Allah Ta'ala za'imina anna al-banat minal malaikat. Dalam surah ini diberi amaran atas perbuatan musyrikin Mekah yang membuat tuduhan dengan mengatakan Allah Ta'ala punya anak perempuan di kalangan malaikat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi amaran dalam surah ini tentang perbuatan mereka menisbahkan malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Tuhan, dan juga tentang penyengutuan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga penolakan mereka terhadap kebangkitan dan juga perhimpunan semula. Sebagaimana surah ini juga memberi amaran kepada Nabi SAW supaya jangan sesekali bersetuju dengan apa pun perbuatan musyrik Mekah. Jangan bersetuju. Kalaupun ada tawar-menawar ataupun keinginan orang kafir untuk buat satu kompromi atau suatu kelonggaran, maka Allah Ta'ala ajar Rasul, jangan berkompromi dalam akidah.
Dalam bab akidah tak ada kompromi. Dalam hal-hal yang tertentu ya kita boleh kompromi dengan orang bukan Islam. Akidah tidak. Hak kebenaran Islam kita tak boleh kompromi. Dengan berkata pada pandangan kami Islam benar, pada pandangan kamu Yahudi benar, ini benar tak. Bahawa Islam itu benar, yang lain batil. Jadi kompromi. Siapa yang menganggap agama lain benar sebagaimana Islam benar, maka dia kafir dengan ijma' sekalian orang Islam. Tidak ada kebenaran melainkan agama Islam. Maka ini asas yang perlu semua orang Islam tahu. Sebab itu kita menolak golongan liberal yang menyamakan agama semuanya. Yang menganggap betullah Islam itu betul pada pandangan kita, pada pandangan dia yang lain betul. Dan Allah Ta'ala mulakan semua, maka ini ucapan kufur. Ucapan liberal yang ditolak. Sebagaimana ayat ini menjelaskan, jangan bersetuju dengan orang kafir walaupun sepatah perkataan dan hal akidah. Yang keenam, surah ini menjelaskan sebab kenapa Allah Ta'ala tidak menurunkan mukjizat yang diinginkan oleh orang kafir. Orang kafir nak Rasulullah jadikan Mekah sebagai tanah subur. Keluar sungai-sungai mengalir di Mekah. Jadi Mekah ini penuh dengan kebun-kebun dan taman-taman. Atau orang Mekah minta, musyrik Mekah minta, biar langit jatuh berkeping-keping atas kepala mereka. Atau datang malaikat-malaikat mengiringi. Atau ditukar Bukit Safa, Bukit Marwah menjadi emas. Atau kamu wahai Muhammad naik ke langit. Kenapa Allah SWT tidak beri apa yang dia nak dikehendaki oleh orang kafir? Kenapa? Walau mukjizat, mendatangkan mukjizat itu mudah bagi Allah. Maka Allah Ta'ala telah mendatangkan mukjizat lebih hebat pada itu. Tapi bila musyrik Mekah, dalam tekanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kalau benar kamu Nabi, tolong naik ke langit sehingga kami tengok kamu buat kitab. Al-Quran turun. Atau kamu diiringi oleh malaikat. Atau Bukit Safa, Bukit Marwah menjadi emas. Atau Mekah ini bertukar menjadi kebun-kebun anggur dan kurma. Atau memancar segala sungai-sungai di Mekah ini. Bertukar daripada negeri kering kontang kepada negeri subur. Kesemuanya tidak dipedulikan permintaan mereka. Allah mengajar Rasulullah. Dan apa sebab Allah Ta'ala tidak mau memakburkan permohonan itu? Walau semua perkara itu mudah bagi Allah. Kerana Allah Ta'ala telah tunjukkan kekuasaan yang lebih hebat pada itu. Tapi kerana manusia tidak mau berfikir, maka manusia menganggap apa yang mereka minta itu hebat, sedangkan yang dah ada itu hebat. Kita kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, secara umum, kita ni bila gagal berfikir, maka kita gagal mengenali nikmat Allah yang besar. Kita nampak nikmat Allah besar pada dia bila kita gaji 40,000, 50,000. Tapi kita tak nampak nikmat Allah yang besar yang ada pada buah pinggang kita. Bila hilang baru tahu. Ni masa tengah sihat, segar bugar ni, tahu tak nikmat tu? Tak puas. Tahu naik pangkat, yang kita tahu dapat kereta mewah, yang kita tahu dapat duit banyak, itu nampak nikmat. Tapi Allah pun tunjuk nikmat yang besar yang ada pada badan kita. Kena sakit jantung, habis semua benda ni. Kena gaut, habis semua benda ni. Kena kencing manis, habis semua benda ni. Yang selama ni kita sampai duk marah-marah tak dapat nikmat dunia, baru kita sedar nikmat terbesar ada pada badan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tidakkah kamu lihat? Kena buah pinggang, baru tahu buah pinggang tu nikmat besar. Selama ni tak pernah rasa buah pinggang nikmat besar. Kita jenis drive through je dengan nikmat Allah. Tak perasan. Masuk umur 40, 50, buah pinggang besar. Akhir kena dialisis. Baru tahu nikmatnya buah pinggang. Tu kalau dapat dibeli dengan seluruh kekayaan kita, kita beli. Itu ramai manusia yang bodoh ini. Dia tak perasan nikmat Allah yang besar sudah berada di badan dia. Sudah berada pada dirinya. Dia memburu satu benda yang dianggap besar walau benda itu tak besar. Kerana ia dibesarkan oleh syahwat. Kita duduk mengaung-ngaung tak dapat nikmat. Yang kita besarkan syahwat. Walau nikmat itu bila betul-betul kita ada, bukan nikmat pun, musibah. Nak pangkat tinggi sebagai contoh, rupanya musibah. Ribuan orang maki kita. Dah ada pangkat tak buat kerja. Yang kita lupa ni nikmat mata dapat tengok. Ni siapa perasan ni nikmat besar? Tak ada orang perasan. Dah boleh mata baru perasan. Allah, kalaulah dapat melihat. Bila dah boleh mata, tak nampak. Kata ada seorang mengeluh. Syekh, saya duit tak ada, makan tak cukup, rumah tak besar. Duk mengeluh nikmat-nikmat dunia. Lalu kata Syekh, bukankah Allah beri nikmat yang banyak pada kamu? Mau tak kamu tukarkan pandangan kamu ini dengan duit 100,000? 100,000 dinar emas. Oh tak nak.
Maukah Allah tukarkan tangan kamu ini dengan banyak ni duit, banyak ni duit, banyak duit. Dia kata tak nak. Bukankah kamu jutawan? Bukankah kamu sebenarnya kaya dengan nikmat yang Allah berikan? Ini yang tak perasan. Ini tak perasan. Maka dalam surah ini cerita bagaimana orang musyrik Mekah, dia tak perasan kekuasaan Allah Ta'ala yang ada pada dirinya. Dia duk tengok biar turun, biar jadi emas, biar jadi perak, bukit-bukit ini, biar keluar sungai. Dia nak tengok nikmat macam tu. Dia lupa nikmat yang Allah beri pada dirinya, bukan nikmat akal yang hebat. Itu dia lupa. Dan yang ketujuh, surah ini menjelaskan amba'atis suratu an qudsiyati Muhammadil Quran wa sumu ghayatihi. Surah ini menjelaskan tentang kemuliaan misi Al-Quran, muhimmah Al-Quran. Apa di misi Al-Quran? Wa sumu ghayatihi, dan juga ketinggian matlamat Al-Quran. Tentang Al-Quran ni bukan sesuatu yang biasa, ia luar biasa. Al-Quran punya satu misi yang agung untuk perubahan hidup manusia. Bukan perubahan tamadun manusia. Bukan perubahan diri manusia kepada kebahagiaan sebenar. Kerana itu dengan bacaan Al-Quran menyelesaikan banyak permasalahan hidup kita. Merenung, mentadabbur Al-Quran. Kerana itu Nabi SAW membina tamadun dengan Al-Quran. Diikuti oleh para sahabat. Sehingga menjadi satu tamadun yang tidak boleh ditandingi. Kan ia meliputi segala aspek. Maka dalam surah ini akan menyebut tentang apa dia Qudsiyah, muhimmah Quran, kemurnian, tugas, peranan Al-Quran. Yang ke-8, surah ini menceritakan tentang bagaimana Allah memuliakan manusia dengan menyuruh malaikat untuk sujud, menghormati manusia, dan menceritakan bagaimana penyanggahan iblis, penderakan pertama. Penderakan pertama berlaku di langit oleh makhluk yang pernah Allah muliakan. Makhluk yang pernah Allah beri segala-galanya, tetapi kerana penyakit sombong. Sama sebagaimana Yahudi yang Allah beri segala-galanya tapi kerana penyakit sombong. Maka persis seperti kesudahan iblis, dilaknat sampai hari kiamat. Dan yang ke-9, surah ini adadat anwa'an jalilatan min ni'amillahi ala ibadihi. Membilang-bilang nikmat Allah yang pelbagai pada hamba-hambanya. Thumma lawwamal insan ala adami syukri. Kemudian Al-Quran mencela manusia yang tidak bersyukur. Dan Allah menyebut wa min akhassin ni'am, nikmat yang paling khusus, hibatur ruh wal hayah, itu Allah berikan kepada kita ruh dan kehidupan. Tentu kita tak perasan nikmat yang hebat, kita ada ruh. Dan nikmat yang paling hebat, kita hidup. Hidup ini nikmat. Tapi orang tak nampak, tak ada duit, itu orang nampak musibah besar. Dia lupa bahawa dia mendapat nikmat hidup. Ramai mana orang mati bercita-cita nak hidup dan nikmat itu ada pada dia. Tentang sekarang kita ada nikmat yang hebat, hidup. Ramai mana orang-orang yang nak hidup macam kita. Tapi Allah tak izin lagi. Maka nikmat ini kita kurang hargai. Nikmat hidup. Untuk kita benar-benar melaksanakan perintah Allah. Nikmat roh. Kerana itu Allah jadikan dalam diri kita ni ada tidur. Kenapa ada tidur? Dia kata kita tidur tu nak rehat. Tidur tu sebab kita nak hilangkan penat, betulkan urat saraf dan sebagainya. Tuan-tuan, tidur nak beritahu apakah peranan roh dalam hidup kita. Kalau tak ada roh, begitu jasad kita tak boleh bergerak. Kalau tak ada roh, tuan-tuan, bila kita tidur, roh kita berpisah daripada badan. Akhirnya kita tak mampu bergerak apa-apa. Duduk setempat, tidur. Tapi lihat bila roh ini dikembalikan. Kita bangun, kita boleh berjalan, kita boleh berlari, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh ketawa, kita boleh tersenyum. Tapi ketika mana kita tidur dan roh itu berpisah dengan kita, apakah kita boleh makan, boleh minum, boleh buat apa yang kita buat hari ini yang merupakan satu nikmat. Sebab itu bila kita bangun tidur, kita menghargai nikmat dengan doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali, yakni mengembalikan roh pada kami selepas dimatikan. Lihatlah tuan-tuan, bila kita tidur, bangun dari tidur, banyak perkara kita boleh buat. Tapi kita mengeluh dengan kehidupan ini sehingga lupa tentang nikmat roh. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita kira orang mengeluh ni, memang Allah marah sungguh mengeluh.
Kerana kita mengeluh di sebalik nikmat-nikmat yang banyak yang masih ada pada kita. Mengeluh tu, mengeluh ni, banyak je mengeluh. Allah bulan ni niaga slow lah mengeluh. Lupa nikmat lain. Oh bulan ni pelanggan tak berapa ada. Ke kena sihir aku ni. Ke ada orang dengki. Duk ngeluh. Kita duk ngeluh dengan banyak hal-hal duniawi yang sebenarnya benda tu bukanlah satu perkara besar berbanding nikmat yang sudah sedia ada pada badan kita. Yang saya sebut tadi, ramai orang nikmat yang pada badan ni dia tak sedar. Dia tak sedar nikmat tu besar, kaki yang dia boleh hayung jalan ke sana ke sini. Dia lupa tu nikmat besar. Nikmat kesihatan dia. Dia sihat. Bebas ke mana ke sini. Ke mana dia nak pergi. Dia lupa itu nikmat. Sebab tu tuan-tuan hati-hati bila kita mengeluh. Dengan apa yang Allah uji. Umpama kita macam ni. Kalau ada seorang hamba Allah. Dia ni beri macam-macam kat kita. Beri sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, beri duit, beri kereta, beri semua-semua. Kemudian adalah sekala dia tak bagi. Kita pun duk ngeluh, apalah kedekut dia, apalah sekian-sekian. Kita lupa kita dah membesar dengan nikmat ini. Maka orang ni akan marah pada kita. Kita Allah bagi macam-macam, tiba kita pun ngeluh. Sikit je Allah uji, tak banyak. Allah tak pernah menguji manusia banyak. Allah uji manusia sikit. Dan Allah telah naskan dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Dan demi sesungguhnya kami akan uji manusia dengan sedikit. Bisyai. Sikit. Laisa bil asya. Bukan dengan banyak-banyak. Bisyai. Sikit. Sikit takut. Berapa lama kita takut? Sekejap je takut, lepas tu hilang takut. Masa nak interview tu takut. Lepas interview, tenang. Waktu kita mula-mula nak akad nikah tu takut, lepas tu tenang. Kejap je takut. Kemudian menakutkan. Jadi kalau kita melihat ni ujian-ujian Allah, semuanya bersifat sedikit. Kalau kita sakit, 5 hari je kuarantin, makin lama makin sikit kena kuarantin. Maknanya sikit ujian. Yang kita siap tahu, dia siap tahu ni. Maka benda ni lah yang saya katakan tercela. Kalau kita golongan musifun, ini orang yang insaf, orang yang benar-benar adil dalam melihat nikmat Allah, kita tak berani mengeluh walaupun sekali atas nikmat Allah yang banyak. Kemudian yang ke-10, aqadat muqaranatan baina man arada al-ajilata wa man arada al-aqibata. Surah ini buat satu perbandingan segera. Perbandingan segera antara orang yang nak dunia dengan orang nak akhirat. Allah beri satu perbandingan. Man arada al-ajilata, yang nak benda-benda segera kemudian habis segera, wa man arada al-baqiyata, orang yang nak benda kekal dan selama-lamanya. Allah bagi perbandingan. Mana kita nak dalam hidup? Tuan-tuan nak yang segera ke atau yang nak kekal? Kita nak benda yang kekal sampai bila-bila? Atau kita cuma nak nikmat segera? Nikmat segera ni nikmat dunia. Dan nikmat yang kekal nikmat agama. 2 rakaat solat yang kita lakukan lebih berharga daripada seluruh nikmat dunia. Kerana semua nikmat dunia itu ialah nikmat segera dia akan hilang. Manakala 2 rakaat ini akan dibawa di hadapan Allah. Sebagai sesuatu yang berharga. Benar kata Nabi Allah Sulaiman. Bila dia berkata pada seorang lelaki yang takjub dengan kerajaan yang besar, dengan segala kekayaan kemewahan, apa kata dia? Wahai saudaraku, satu tasbih yang dicatat oleh Allah, yang malaikat catat, yang diterima oleh Allah, lebih baik daripada apa yang Allah beri kepada anak Daud ini. Yang anak Daud dapat ni, segala kerajaan, segala kekuatan, akhirnya habis macam tu. Bila mati habis. Tapi tasbih itu kekal sampai hari kiamat. Tentang kita kat dunia, boleh bertasbih, boleh berzikir, boleh buat perintah Allah. Ia lebih baik daripada segala dunia yang kita nak. Sebab segala dunia yang kita nak itu bersifat ajilah, segera. Lepas tu habis. Biarlah kita dapat pangkat Tan Sri 8 kali. Lepas tu mati tak ada. Almarhum namanya. Pas mana Tan Sri tu? Dah habis dah. Kita dapat datuk 5-60 kali datuk. Semua negara bagi kita datuk. Contohlah gelaran-gelaran ini. Lepas kita mati pergi ke mana benda tu? Kita jadi pengarah tu, pengarah ni. Lepas kita mati pergi ke mana jawatan tu? Sedangkan amalan akhirat kekal bersama kita dalam kubur. Sehingga hari dibangkitkan. Sehingga hari dicatatkan. Sehingga hari kita mendapat pembalasan. Ke mana kita nak? Ini muqaranah. Kalau orang ni tahu, maka mereka akan memilih akhirat daripada memilih dunia. Tapi tak ramai yang melakukan demikian, mereka orang-orang yang diberi hidayah. Sebab itu kita kena sentiasa doa, biar Allah
menampakkan benda ni kepada kita. Yang ke-11, surah ini menerangkan tentang perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mendirikan solat dan bertahajud pada malam hari. Supaya bertahajud pada malam hari dan menceritakan bahawa Rasulullah akan masuk ke Madinah dan akan keluar daripada Mekah. Surah ni Makkiyah. Makkiyah maknanya Rasulullah SAW belum berhijrah. Tapi surah ini menceritakan Nabi akan berhijrah. Nabi akan masuk ke Mekah. Dan Nabi SAW akan keluar daripada, Nabi akan masuk ke Madinah dan akan keluar daripada Mekah. Kemudian yang ke-12, asyarat ila juz'in min qissati Musa ma'a Fir'aun wa Bani Israel. Surah ini menceritakan satu juzuk kecil, kisah Musa bersama Fir'aun dan Bani Israel. Dan yang ke-13, abanat hikmata nuzulil Quran munajjaman ay mufarraqan bihasbil waqa'i wal hawadis wal munasabat. Surah ini menceritakan kenapa Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Kita sebut munajjaman, ay mufarraqan. Diturun ayat demi ayat, surah demi surah. Apa hikmah ayat-ayat diturunkan tidak sekaligus. Tidak diturun terus 30 juzuk. Tapi diturun ayat ni dulu, diturun ayat ni dulu, surah ni dulu dan seterusnya. Apa hikmah Al-Quran ay nuzul Quran munajjaman? Ma hikmatu ala dhalika? Apakah hikmah dan apakah sebab? Dalam ni diceritakan. Kenapa? Dan yang ke-14, khatamat suratu bitanzihillahi anit tashrik, anis syarik wal walad wal nasir wal mu'in wattisafillah bil asma'il husna allati arsyadana ila du'ai biha. Surah ini diakhiri dengan menyucikan Allah daripada segala sekutu dan anak, daripada pembantu dan penolong, dan sifat Allah dengan nama-nama yang baik. Allah punya asma'ullahul husna, nama-nama Allah yang indah yang kita diperintahkan berdoa dengan menyebut namanya. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Apa pun yang kamu doakan, maka kamu menyeru nama-nama Allah yang mulia dan baik. Allah menyuruh kita berdoa menggunakan asma'ullahul husna. Ini 14 intisari kandungan surah ini. Secara khulasa kata ulama, wal khulasatu inna surata ihtammat bitarsikhi usul aqidati wad dini kasairi suwar al-makkiyah min ithbati at-tauhid wa risalati wal ba'th wa ibrazi syakhsiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'yidihi bil mu'jizati al-kafiyati lid-dalalati ala sidqihi wa tafnidi syubhatin kathiratin lil musyrikin. Maksudnya kesimpulan surah ini menekankan tentang pembentukan, pengukuhan asas-asas akidah dan agama sebagaimana kebiasaan surah Makkiyah, iaitu mengisbatkan, menegaskan tentang keesaan Allah, tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kebangkitan dan menzahirkan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat sebagai rasul penutup sekalian kepada Nabi dan Rasul, dan bagaimana sokongan Allah Ta'ala dengan pelbagai mukjizat. Bil mu'jizatil kafiyati lidalalati ala sidqihi, dengan mukjizat yang cukup untuk membenarkan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW, wa tafnid, dan menjawab satu persatu syubhat, segala kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang musyrik Mekah. Ini intipati kepada surah ataupun ayat-ayat yang kita bacakan. Artinya surah Isra, surah yang hebat. Surah Isra, surah yang senantiasa dibaca oleh Nabi SAW sebelum tidur. Dan surah Isra ini mengandungi banyak perkara yang boleh mengukuhkan akidah kita. Oleh sebab itu baca surah Al-Isra, tadabbur surah ini dan jadikan ia sebahagian daripada surah pilihan dalam hafazan kita. Jadi kita bila hafal surah Al-Quran ada, beberapa surah menjadi pilihan dalam hafazan kita. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung penafsirannya pada malam akan datang tentang peristiwa Isra dan tentang penurunan kitab Taurat kepada Musa AS pada ayat pertama dan ketiga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.